Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Okey, bersama lagi dengan Cikgu Ernie dalam mata pelajaran Asas Masakan Pendidikan Khas. Hari ini kita akan belajar untuk bab 10 iaitu bab terakhir dalam subjek Asas Masakan Pendidikan Khas ini untuk tajuk melaksanakan projek jualan makanan. Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, Cikgu amat berharap kamu dapat merancang satu projek jualan makanan. Okey, kita akan lihat bagaimana untuk melaksanakan apa proses untuk melaksanakan projek jualan makanan. Mula-mula sekali kita perlu rancang projek berkenaan, rancang projek jualan makanan tersebut. Kita perlu memilih hidangan. Okey, apa hidangan yang kita nak jual. Okey, seterusnya tempat jualan. Sama ada tempat jualan tu strategik ataupun tidak. Yang seterusnya senarai bahan. Apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk jualan tersebut. Kemudian kita perlu tahu tentang pengiraan kos. Tentang pengiraan kos, bagaimana untuk mendapatkan untung dan rugi. Dan seterusnya promosi. Kalau kuat promosi kita, orang akan tahu, orang akan tahu dan orang berminat untuk ke gerai kita. Baiklah, kita akan lihat dulu bagaimana yang dikatakan dengan merancang projek jualan makanan. Murid akan dibimbing untuk merancang satu projek makanan semasa hari keusahawanan sekolah contohnya. Kuantiti makanan yang perlu disediakan adalah dalam 50 orang. Yang kedua, kita memilih hidangan. Apa hidangan yang kita nak jual? Sekarang contohnya cikgu tunjuk ni, awak nak jual burger, ayam atau daging. Di sekolah sesuailah dijual burger ayam ataupun daging dan air sirap laici. Sedap kan? Kita boleh tengok bahan-bahan dia. Apa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat burger dan apa pula bahan-bahan yang kita perlukan untuk air. Kita senaraikan dulu. Kemudian kaedah memasak. Apa kaedah memasak dia? Kaedah memasak menggoreng tanpa minyak dan sebagainya lah. Dan satu lagi kita kena tengok apa yang kita nak guna untuk memasak tu. Yang kedua, tempat jualan. Seterusnya tempat jualan. Pilih lokasi atau tempat yang sesuai. Contohnya di tepi padang yang berdekatan dengan orang ramai dan berdekatan dengan kemudahan paip air untuk aktiviti pembersihan. Kalau jual air sangat-sangatlah bagus bila di tepi padang, orang ramai-ramai, orang tak perlu pergi jauh, orang datang di gerai kamu. Kemudian senarai bahan. Perlu senaraikan bahan untuk makanan dan minuman yang digunakan dan kaedah penyediaannya. Apa kaedah penyediaannya? Bagi projek jualan makanan semasa hari keusahawanan sekolah, murid dicadangkan menjual menjual burger daging dan burger ayam serta air sirap laici. Di sini kita nak tengok di sini kita tengok apa dia kos bahan ataupun pengiraan kos. Ini adalah pengiraan kos untuk burger daging atau burger ayam. Mula-mula sekali kita tengok apa kos dia. Kita perlu ada roti burger dan sebagainya lah. Dan setelah kita buat pengiraan tu, kita dapat berapa jumlahnya. Kita kena tengok kita dapat berapa jumlahnya. Berapa jumlah kos bahan. Perlu kira betul-betul sebab ini semua adalah untuk kita kira untung berapa persen kita akan untung jika kita jual harga yang berkenaan. Kemudian kita tengok kos pengiraan bagi daging burger. Kita tengok pula kos upah dia.
Okey, kos upah dia katalah 2 orang kali dengan 1 jam kali dengan RM8. Bermakna orang tu dia bekerja RM8 untuk 1 jam. Jadi bila 2 orang jadi RM16. Okey, kos sampingan. Kos sampingan ni macam-macam kos sampingan lah. Ada gas, ada air, ada plastik pembungkus. Itu semua perlu dititik beratkan dan perlu diambil kira. Perlu diambil kira. Okey, kemudian ni kos projek. Kos projek ni adalah termasuk kos bahan, kos upah, kos sampingan. Okey, contohnya tadi kos bahan kita RM88.30. Kos upah RM16 ni tadi. Dan kos sampingan RM6. Jadi jumlah je RM110.30. Okey. Okey, sekarang kita tengok ya. Kita tengok okey, macam mana dikatakan ni. Okey, ni kali dengan kos projek ni tadi kali dengan berapa unit kita nak jual dan kita dapat harga sebenar ya setelah kita kira kos-kos yang berkenaan. Kemudian harga jualan dia ini. Ni harga jualannya. Dan peratus keuntungan dia ni 30 sen. Mana dapat 30 sen? Okey, harga jualan tolak dengan harga sebenar, harga jualan seunit burger setelah kita kira kos-kos ni tadilah. Harga ni yang kita jual. Okey, jadi kita tolakkan dapat 30 sen. Okey, bahagi dengan harga ni. Harga sebenar ni kali dengan 100%. Okey, kita dapat berapa? 13.5%. Okey. Dan seterusnya kita tengok ini kos pengiraan untuk ais sirap lychee. Okey, kita kena ada gula pasir, sirap, lychee dan cube ais. Okey, setelah kita kira-kira, okey, kita kiralah berapa jumlah ini, jumlah ni, ya. Okey. Kita masuk pula pada kos pengiraan dia. Okey, kos upah dia. Okey, 2 orang kali 1 jam kali dengan RM4 jadi RM8. Okey, kos sampingan. Okey, untuk kos sampingan tu berapa? Okey, kita perlu ada gas untuk masak air, kita perlu ada air, cawan plastik, straw dan ini jumlahnya. Okey. Kemudian kos projek. Sebenarnya kos projek ni lah yang sangat yang agak penting untuk mengira keuntungan, ya. Okey, bahan, kos bahan, ini kos upah dan ini adalah kos sampingan. Okey. Jadi berapa? Nampak? Ni 40 RM40. Okey, ini harga jualan secawan air. Okey, tengok ni sama juga kaedahnya tadi. Ni harga sebenar ni 20 sen dan seterusnya kita dapat peratus keuntungan berapa? 25%. Okey, kita tengok pula promosi. Okey, kita nak niaga kena ada promosi. Okey, kaedah untuk mempromosi jualan, ya. Poster, risalah, sampel makanan, aplikasi WhatsApp. Sekarang ni memang aplikasi WhatsApp lah yang agak popular. Facebook, sistem pesanan ringkas atau SMS dan lain-lain, ya. Ni semua. Okey, kita tengok promosi. Contoh promosi dalam bentuk poster. Tengok cantik tak? Okey, mungkin awak tak nampak lah ni. Okey. Okey, gerai gorgeous selalu. Okey, kita tengok promosi. Okey, set combo. Okey, RM3.50. Jangan bagi tahu orang berapa kos sebenar kita. Customer tak perlu tahu berapa kos sebenar yang kita perlu buat. Berapa kos sebenar yang perlu kita buat. Ataupun berapa kos sebenar yang perlu kita yang kita hadapi, yang kita dapat. Mestilah kita niaga mesti nak kena ada untung kan. Okey,
Okey, cikgu harap kamu semua boleh dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini. Ya, jangan lupa jawab segala soalan-soalan yang akan cikgu berikan selepas ini dan cikgu mendoakan semoga kamu menjadi pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang satu hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mendengar celoteh Cikgu Erni. Okay, sekian, terima kasih.